Sesiapa yang dapat menguasai Melaka, dia dapat menguasai dunia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Syaikal dan saya daripada kumpulan 1 untuk CTU 554. Kata-kata yang baru sahaja saya paparkan tadi merupakan kata-kata daripada Duarte Barbosa. Siapa Duarte Barbosa ni? Beliau merupakan seorang penjelajah dunia yang amat terkenal pada masa dahulu yang berasal daripada Portugal. Melaka pada zaman dahulu merupakan tempat perdagangan antarabangsa yang amat terkenal. Oleh kerana itu, Melaka mempunyai nilai ekonomi yang amat bagus pada ketika itu. Namun, selain kemajuan ekonomi, Melaka juga terkenal disebabkan apa kawan-kawan? Melaka juga terkenal kerana mempunyai nilai etika dan peradabannya yang tersendiri. Oleh sebab itulah, Melaka mempunyai nilai sejarah yang amat bernilai di mata sejarawan negara kita. Jadi, yang menjadi persoalannya sekarang, bagaimana tamadun Melayu kita dahulu cuba untuk membina etika dan peradaban mereka yang sendiri di samping mempunyai banyak interaksi daripada bangsa dan negara yang lain pada ketika itu. Jadi, bersama kumpulan kami akan cuba rungkaikan kepada rakan-rakan semua. Let's go! Mari kita dalami pengertian dari maksud etika serta peradaban terlebih dahulu. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, etika bererti prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Etika juga berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan keadilan. Konsep-konsep ini sering diguna pakai dalam kehidupan seharian kita sesuai dengan senario yang sedang dihadapi. Makna peradaban dari Kamus Dewan Edisi keempat pula. Peradaban diungkap sebagai keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesuatu bangsa serta masyarakat. Peradaban juga bererti sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Bunga seroja, bunga cempaka dipakai oleh nak darah jelita. Siapa tak kenal negeri Melaka, negeri bersejarah dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Maisarah binti Isi, akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang Melaka. Menurut riwayat sejarah Melayu, pengasas kota Melaka ialah seorang putera dari Palembang iaitu Parameswara. Baginda telah dihalau oleh penjajah Siam, lalu Baginda dan pengikut-pengikut Baginda melarikan diri ke tanah Melayu. Menurut Sulalatus Salatin, Baginda kemudian meneruskan perjalanan dari Muar Johor ke sebuah sungai yang dinamakan Sungai Bertam. Di situlah Kesultanan Melayu Melaka bermula dan memerintah selama 110 tahun dan akhirnya ditumbangkan oleh Portugis pada tahun 1511. Manuskrip Sulalatus Salatin menggunakan gelaran Raja Iskandar Shah sebagai Parameswara kerana dipercayai Baginda telah mengubah namanya kepada Raja Iskandar Shah setelah mula Islam pada tahun 1414. Berikut merupakan petikan manuskrip Sulalatus Salatin yang menunjukkan kedatangan Parameswara ke Sungai Bertam bersama pengikut-pengikutnya. Secara ringkasnya, Parameswara pembuka bicara melihat pelanduk bersama anjingnya. Pohon Melaka semuanya bermula. Sejarah negara terpahat selamanya. Parameswara sangat takjub apabila Baginda melihat seekor pelanduk kecil dengan mudahnya menendang anjing-anjing buruan Baginda ke dalam sungai. Baginda kemudian terlihat sebuah pohon berdekatan dengan sungai tersebut. Apabila ditanyakan kepada pengikutnya menjawab, "Melaka nama pohon tersebut, tuanku." Maka Baginda pun berkata, "Jika demikian, maka Melakalah nama negeri ini." Selat Melaka yang terletak di antara semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Sumatera Indonesia merupakan laluan perkapalan terpenting dunia kerana menghubungkan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Kawasan tersebut merupakan kawasan jajahan Kerajaan Melayu Melaka. Sampai di sini sajalah perkongsian saya tentang latar belakang Melaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menyampaikan peranan Melaka dalam pembentukan adab dan etika. Yang pertama sekali, peranan dia atau faktor dia adalah pembentukan dari segi tamadun Melaka itu sendiri, di mana seperti yang kita tahu ataupun yang telah diterangkan pada mula tadi, Empayar Melayu Melaka ni merupakan empayar Melayu yang terbesar pada abad ke-15 Masihi, dan dia ada 4 tahap pembangunan Melaka. Yang pertama adalah tahap penubuhan, di mana para mesyuara telah mengambil keputusan untuk menjadikan Melaka ni sebagai satu kota pelabuhan. Yang kedua, tahap kebangkitan, di mana Islam mula diperkenalkan dan dijadikan agama rasmi di Melaka. Yang ketiga adalah tahap kemuncak, di mana Melaka telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan China, iaitu salah satu kuasa terbesar di Asia Tenggara pada zaman itu. Dan yang keempat adalah tahap kejatuhan, di mana terjadinya satu fitnah dan campur tangan kuasa luar, iaitu Portugis, menyebabkan Melaka jatuh. Sisi yang kedua adalah perdagangan di Selat Melaka. Terdapat 4 faktor ataupun sebab kenapa Melaka ni sesuai sangat dijadikan tempat perdagangan. Yang pertama, ia terletak di tengah laluan antara timur dan barat. Jadi pihak antara dua tempat ni akan singgah di Melaka sebelum pergi ke tempat di seberang sana. Yang kedua, muara Sungai Melaka yang dalam menjadikan ia satu tempat yang sesuai untuk berlabuh. Yang ketiga, pelabuhan Melaka yang terlindung daripada tiupan angin monsun, menyebabkan Melaka di satu tempat yang selamat dan neutral daripada ribut taufan. Dan yang keempat, bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau itu sendiri menjadikan Melaka tempat yang strategik untuk mengawasi selat dan sebagai tanda arah kepada pedagang di luar. Seterusnya, Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Terdapat 4 faktor ataupun kenapa Melaka dijadikan pusat penyebaran Islam. Yang pertama adalah dia menjadi tempat pertemuan ulama daripada Arab dan Pasai. Yang kedua, dia pemerintah Melaka pada zaman itu menjadikan tempat tinggal kepada pendakwah. Jadi pendakwah boleh menyebarkan Islam dengan rasa tenang dan selesa. Raja juga memainkan peranan dengan memberi pengaruh kepada pembesar-pembesar lain untuk menganut Islam. Dan keempat, Sultan Melaka turut menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mengembangkan Islam, seperti membina masjid dan madrasah. Seterusnya, hubungan dengan kuasa luar. Pada masa ini Melaka telah banyak melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, seperti Melaka dan Pasai atas hubungan perkahwinan, hubungan Melaka dengan Jawa, Siak dan Kapar yang bersifat naungan, hubungan Melaka dengan China yang merupakan salah satu pencapaian terbesar Melaka telah dapat lakukan dalam bidang diplomatik pada masa itu. Hubungan Melaka dengan Siam untuk menjaga ekonomi, hubungan Melaka dengan Ryukyu, Jepun, dan hubungan Melaka dengan Gujarat dan tanah Arab dalam peranan mereka menyebarkan Islam. Seterusnya, kesan yang terjadi daripada pembentukan tamadun Melaka apabila Melaka berperanan sebagai pusat perdagangan. Yang pertama, wujudnya kemakmuran ekonomi kepada kerajaan Melaka dan selatnya. Ia dapat membantu masyarakat melengkapi keperluan asas dalam kehidupan dan menjadikan kehidupan masyarakat lebih sempurna, sekaligus dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kedua, daripada aktiviti perdagangan juga telah wujud interaksi antara para pedagang dari India, Cina, Parsi dan Arab dengan para pedagang Melayu, yang mana para pedagang Melayu menyediakan pelbagai perkhidmatan yang diperlukan oleh para pedagang dari luar negeri di pelabuhan. Selain itu, para pedagang juga telah melakukan penyebaran dakwah agama Islam. Hal ini telah menyebabkan Sultan Melaka dan rakyatnya tertarik untuk memeluk agama Islam dan menjadikan agama Islam sebagai asas kehidupan. Ia telah dapat menerapkan nilai-nilai yang baik dalam diri masyarakat. Seterusnya, kesan yang terjadi apabila Melaka berperanan sebagai pusat penyebaran Islam. Pertama, wujudnya majlis-majlis ilmu di Melaka. Pengajian agama bukan sahaja dijalankan di rumah Tuan Guru, bahkan turut berlangsung di istana, rumah pembesar, masjid dan juga surau. Masyarakat juga telah mula untuk mendalami ilmu agama. Kedua, Melaka telah mewujudkan sistem baru, iaitu sistem pentadbiran yang berlandaskan Islam. Sebelum kedatangan Islam, negeri Melaka menggunakan sistem pentadbiran Melayu yang berelemenkan Hindu dan Buddha. Selepas kedatangan Islam, negeri Melaka telah menyuruh para ulama di Melaka untuk menjadi penasihat sultan. Hukum kanun Melaka juga dibuat dan Islam dijadikan agama rasmi di Melaka. Seterusnya ialah perkahwinan.
Kebanyakan golongan sufi, pedagang dan pendakwah berkahwin dengan anak-anak gadis tempatan, termasuklah puteri-puteri dan pembesar negeri. Hasil daripada pergaulan dalam keluarga mampu untuk menarik minat ahli keluarga yang lain untuk menerima agama Islam. Pertalian darah hasil daripada perkahwinan juga telah dapat mengeratkan silaturahim antara mereka. Terdapat dua lagi kesan dalam pembentukan tamadun Melaka. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Masyarakat dahulu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dengan sangat bersopan santun, dan ini menjadikan mereka lebih beradab dan beretika. Yang kedua, kemunculan institusi beraja. Pengenalan kepada sistem beraja menjadikan rakyat hormat dan patuh pada raja dan sistem perlembagaan. Yang ketiga, saling hormat menghormati kepercayaan. Zaman dahulu lagi sudah mempunyai pelbagai kepercayaan dan agama, namun itu tidak menjadikan ia satu perbalahan. Sebaliknya, saling hormat menghormati dan tidak memandang rendah pada satu sama lain. Kesan yang kedua adalah hubungan diplomatik antara Melaka dan negara luar. Hubungan diplomatik dapat diuraikan dari aspek politik dan dipecahkan mengikut keselamatan, keamanan dan kerjasama. Keselamatan. Rakyat mendapat jaminan keselamatan oleh Melaka dan negara luar. Ini merupakan kesan daripada hubungan diplomatik tersebut. Keamanan pula, negara diplomatik bersatu dalam mengekalkan keamanan dan saling membantu negara lain. Yang terakhir sekali, kerjasama. Setiap negara diplomatik memberikan ikatan kerjasama dalam membantu negara untuk maju dari segi aspek politik. Terdapat beberapa cabaran Melaka menangani penjajahan membangunkan etika dan juga peradaban. Terdapat dua faktor utama iaitu dari segi agama dan juga politik. Dari segi agama, pada tahun 1511, Portugis mula menjajah di Melaka. Tujuan utama mereka adalah untuk mengembangkan agama Kristian dan menjatuhkan Islam. Setelah mereka mengusir peragan-peragan Islam, mereka membina kubu bagi mengawalkan pemerintahan mereka di Melaka. Pada tahun 1814, tibanya William Mill dari kumpulan London Missionary Society (LMS) di Melaka. Tujuan beliau adalah sama, untuk menyebarkan agama Kristian dengan menjadi pengasas kepada Anglo-Chinese College. Beliau juga mengeluarkan akhbar untuk menekankan misionerinya. Bagi dari segi politik pula, terdapat campur tangan penjajah dalam urusan pentadbiran. Hal ini terdapat tentangan daripada orang-orang Melayu disebabkan penghapusan institusi raja dan juga hak istimewa orang Melayu. Di samping itu, terdapat juga cabaran yang datang dari rakyat itu sendiri yang dikenali sebagai pengkhianat-pengkhianat Melaka. Yang pertama, Raja Mendelia. Raja Mendelia merupakan Datuk Syahbandar Melaka. Dia berketurunan Keling Peranakan India Singapura. Bagi menjatuhkan Bendahara Tun Mutahir, Raja Mendelia memfitnah bendahara, mengakibatkan bendahara dibunuh kerana dipercayai untuk mengambil kuasa sultan. Seorang lagi tari barut yang berketurunan Keling Peranakan India Singapura yang digelar Si Kitul. Si Kitul adalah orang suruhan Raja Mendelia. Dia pandai mengapi-apikan Portugis dan juga Raja Mendelia untuk menjatuhkan bendahara. Si Kitul dipercayai berbakat dengan Raja Mendelia untuk membuka pintu pelabuhan bagi memberi peluang kepada tentera Portugis untuk menyerang Melaka. Baiklah, berdasarkan pembentangan sebentar tadi, apa yang dapat saya sebutkan adalah Melaka telah banyak memberi kesan dalam pelbagai aspek seperti hubungan diplomatik, ekonomi perdagangan, tempat penyebaran agama dan pembentukan ketamadunan. Namun, Melaka tidak dapat lari daripada pelbagai cabaran dan tentangan demi membangunkan peradaban. Oleh itu, terdapat dua iktibar dan pengajaran berdasarkan tamadun Melaka. Yang pertama, bersyukur. Kita haruslah bersyukur dengan keamanan yang telah kita kecapi pada masa kini. Yang kedua, menghargai jasa. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menghargai jasa tokoh-tokoh terdahulu dalam menangani pelbagai cabaran demi mendapatkan kebebasan. Baiklah, itu sahaja dari kumpulan kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.